Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, baik kita yang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini atau kita yang beribadah di tempat kita masing-masing. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！无论你们是在家里一起崇拜，或者是在本堂会一起崇拜，我向你们问安。 Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini adalah minggu yang terakhir kita boleh beribadah di tahun 2020 ini. 我们感谢主，今天是2020年的最后一个礼拜，我们还有机会能够来到主的殿里，在主的跟前一起来敬拜主。 Tahun yang amat sulit kita lewati, tapi kita sudah ada di penghujungnya. 今年是一个非常困苦的一年，可是我们已经达到了年尾。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们非常的感谢主。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudari sekalian kita merendahkan diri, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. 未听主的话语之前，让我们来谦卑自己，向圣灵求。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau adalah gembala kami yang baik. 主啊，我们感谢你，因为你是我们的好牧者。 Melewati gunung dan lembah kehidupan, 我们已经经过了高山低海， sakit penyakit, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan di dalam keluarga. 我们经过了各种的挣扎，无论是在病痛的挣扎、经济的挣扎、家庭的挣扎。 Kami bersyukur Tuhan, gadamu dan tongkatmu menghiburkan kami. 主，我们感谢你，因为你的杖、你的竿都在引领我们， Sehingga kami akan dibawa oleh Tuhan ke padang gurun yang hijau dan lembah yang penuh dengan air. 因此你带领我们进入了一个青草。 Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. 主，我们把我们今天的崇拜完全的交托在你的手里。 Urapi kedua hamba-Mu yang lemah ini boleh memberitakan firman-Mu. 求你恩膏你两位软弱的仆人，让他们能够传讲你的话语。 Demi Kristus Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-35. 让我们一起来打开圣经《路加福音》第2章。 Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Saya hanya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 25到35节只用印尼语来读。 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi sesuatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari sekalian, momen akhir tahun menjadi momen kita bersyukur kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，在这个年尾的时刻，就是我们向主感恩的时刻。 Karena hari-hari yang sulit ini sudah boleh kita lalui, kita sudah berada di penghujung jalannya. 因为虽然艰苦，可是这些艰苦的日子我们都已经度过了。 Dan momen akhir tahun ini sekaligus juga menjadi momen di mana kita merenungkan kehidupan kita dan mengevaluasi kehidupan kita. 这个年尾的时刻，也是我们开始检讨自己，我们生命已经如何的过着我们的日子。 Kita seperti seseorang yang berada di satu persimpangan jalan. 我们好像正在这个十字路口。
sebelum kita memilih mau ke kanan atau ke kiri, kita berhenti sejenak untuk merenung. 我们还没有向左或者向右转的时候，我们要停下来先想。 Sebelum kita mengambil keputusan mau mengarah kemana, kita merenung dan mengevaluasi diri kita. 还没有做决定之前，我们先停下来，我们先考虑我们要怎么做。 Henry Nouwen mengatakan seperti demikian. Henry Nouwen 曾经这么说： Kehidupan yang tidak dievaluasi adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. 一个没有评估的生活是不配走下去的生活。 Saudara-saudari sekalian, hidup ini begitu singkat. 弟兄姐妹们，这生命是非常的短暂。 Marilah kita menjalaninya dengan satu kehidupan yang serius, yang takut kepada Tuhan, dan kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. 让我们一起以认真、以负责任的心态来过我们的日子，来荣耀他。 Kita bersyukur kepada Tuhan, Natal sudah kita lewati. 我们感谢主，圣诞节已经过去了， Dan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah selesai. 上帝的救赎大功已经完成了。 Namun tugas saudara dan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan, belum selesai. 可是我们的责任就是把主的话语传讲出去，为主做见证，这个责任还没有完成。 Saudara-saudari sekalian, di seputar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bersaksi tentang kehadiran Mesias. 弟兄姐妹们，在主耶稣诞生的时刻，有一些人物被神使用来见证主的诞生。 Selain para gembala orang Majus, juga ada tokoh Simeon, Hana yang dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. 除了那些牧羊人，除了那些这个东方的人之外，就是还有这个西面跟亚拿。 Simeon adalah salah seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bahwa Yesus Kristus Mesias sudah lahir. 西面就是在这个其中的人物中，他就是见证主耶稣的诞生，弥赛亚已经诞生。 Pada waktu Yesus berusia 40 hari, menurut tradisi orang Yahudi, Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah untuk satu upacara pentahiran. 在这个犹太的习俗中，这个40天后，一个婴孩一定要带到圣殿来洁净。 Simeon pada waktu itu adalah seorang yang sudah lanjut usianya. 西面当时他已经非常的老迈了， Dan dia melihat dan dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Bait Allah untuk bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. 圣灵感动他，让他到圣殿里去见这个朝见婴孩耶稣基督。 Dengan sukacita yang besar, Simeon kemudian menaikkan pujian kepada Tuhan. 他以非常这个欢喜的这个心态来迎接主耶稣基督。 Pujian Simeon di dalam bahasa Latin disebut Nunc Dimittis. 这个西面的颂赞在拉丁文就叫 Nunc Dimittis， yang artinya sekarang Tuhan Engkau membebaskan. 就是说现在你释放我们。 Pujian Simeon ini adalah satu announcement, satu konfirmasi kepada seluruh bangsa Israel bahwa Yesus sudah lahir, Mesias sudah lahir. 西面的这个颂赞呢，就是一种宣告，宣告给以色列人，弥赛亚已经诞生了。 Saudara-saudari sekalian, Simeon dengan penuh dengan sukacita memuji Tuhan. 弟兄姐妹们，当时这个西面以非常欢乐的心来颂赞主。 Karena sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya dia menanti dan berdoa, dan saat ini dia bisa bertemu muka langsung dengan Sang Juru Selamat itu. 因为他已经多年甚至几十年祷告，他想求见主耶稣，而现在就是他能够见到主耶稣的时刻。 Nama Simeon berarti Tuhan telah mendengar. 西面这个名字的意思就是上帝已经垂听。 Saudara-saudari sekalian, Tuhan juga mendengar doa kita. 弟兄姐妹们，上帝也是垂听我们的祷告。 Doa kita yang sudah bertahun-tahun lamanya,
yang kita panjatkan, mungkin kita sudah lupa, tapi suatu hari Tuhan akan mengabulkannya. 我们多年的祷告，甚至可能我们已经忘记了，可是有一天上帝会应允。 Simeon memuji Tuhan untuk 2 hal. 西面他赞美主，为了2件事情。 Yang pertama adalah karya keselamatan Tuhan telah digenapi 第 dan 一，他就是他颂赞主，因为呢，主的救赎大功已经完成。 Dan yang kedua karena dia sendiri pada usia tuanya boleh berjumpa dengan juru selamat, itu satu sukacita yang luar biasa. 第二，就是因为他本身虽然他年迈了，可是他还是有机会来见到主耶稣基督，这是非常奇妙的时刻。 Mari kita bersama-sama belajar beberapa hal dari Simeon ini. 我们从西面我们可以学习到功课。 Saudara-saudari sekalian, Simeon, apa yang menjadi reputasi daripada Simeon? 弟兄姐妹们，西面它的名义是什么？ Simeon tinggal di Yerusalem. Dia adalah 他住在耶路撒冷， seorang yang sangat terkemuka. 他是在社会上是有名人物。 Simeon adalah anak dari Hillel, yaitu seorang guru agama Yahudi yang sangat dihormati dan juga pemimpin Sanhedrin pada waktu itu. 西面他是这个希勒，当时非常这个杰出的这个宗教老师拉比，然后呢，他也是这个犹太公会的主席。 Dia juga adalah seorang pemimpin sekolah tinggi untuk menggantikan ayahnya Hillel. 他也代替了这个他的父亲来带领这个神学院。 Sebagai seorang yang sangat berpendidikan dan ahli dalam kitab Taurat, karena dia adalah didikan langsung daripada Hillel, seorang rabi yang sangat terkenal, ayahnya. 他是一个非常有学问的人，因为呢，他的父亲本身就是希勒，就是一个非常出名的宗教师。 Simeon juga adalah ayah dari Gamaliel, yaitu seorang guru besar atau seorang ahli Taurat yang sangat terkenal pada zaman sesudah Tuhan Yesus. 这个西面他也是加玛列的父亲，加玛列就是在这个主耶稣基督之后，这个主后的这个日子非常出名的一个老师，一个 Kita 拉 tahu 比。 bahwa Paulus adalah murid pribadi atau berguru langsung dengan Gamaliel. 我们记得保罗他也是这个加玛列的门徒。 Kita melihat Hillel, Simeon, Gamaliel adalah garis keluarga ahli Taurat yang sangat dihormati. 我们如果看他们的他们的那个家属的那个就是西面这个希勒、西面加玛列，他们一系列都是非常出名的文士。 Namun yang sangat menarik bagi kita 可是我们觉得最奇妙的是什么呢？ bukan intelektualnya atau latar belakang keluarganya yang sangat dihormati itu. 很有趣的就是我们注意到的，并不是因为他有这个非常高的学问背景，而且是他的这个家庭背景非常这个文士的背景。 Tetapi Alkitab mencatat dia adalah seorang yang hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. 可是圣经记载说，他是一个义人，他过着敬虔的生活。 Saudara-saudari sekalian, orang pintar itu banyak, mudah kita cari. 弟兄姐妹们，聪明的人很多，而且很容易找。 Tetapi orang yang benar dan jujur, hidup saleh di hadapan Tuhan, itu yang susah dicari. 可是一个这个真正的义人，能够过着敬虔生活的人，就很难找了。 Amsal mengatakan nama baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. 真言书说，这个好的名义比金银财宝更宝贵。 Tetapi bagi pemimpin-pemimpin yang korup pada zaman ini, emas dan perak itu lebih berharga daripada nama baik. 可是对这些腐败的这个现今腐败的人他们认为说金银财宝当然是更宝贵。 Saudara-saudari sekalian, Simeon hidup pada zaman masa kegelapan bangsa Israel. 西面他活在这个以色列黑暗时代， Secara politik mereka dijajah oleh pemerintah Romawi. 在政治上呢，他们是罗马的殖民。 Secara moral agama,
mereka sudah sekian 400 tahun lamanya Tuhan tidak berfirman kepada mereka. 在宗教的道德上，他们已经400年，上帝已经没有跟他们说话。 Tetapi pada masa kegelapan ini masih ada orang yang menghiburkan hati Tuhan. 可是我们发现说，在这黑暗期间，还是有些人能够讨神的喜悦。 Seperti keluarga Sakaria dan Elizabeth, 我们看到撒加利亚跟以利撒白， Yusuf dan Maria, 约瑟跟玛利亚， Yusuf Arimatea 还有亚利马太的这个约瑟， dan Simeon. 还有这个西面。 Saudara-saudari sekalian, Simeon hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们可以看到说，西面他是一个义人，是一个敬虔的人。 Benar di sini artinya semua perilaku perbuatannya itu benar di hadapan manusia. 义就是说，他所作所为在人的面前都是对的。 Saleh berarti juga beribadah kepada Tuhan, benar di hadapan Allah. 敬虔的意思就是在神的面前是义人，是义的，是对的。 Injil Lukas pasal 2 ayat 6 menjelaskan arti benar dan saleh ini adalah hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 路加福音说，是照着主的命令、主的法规而活。 Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 juga dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercacat celak di hadapan Tuhan. 在这个创世纪，挪亚也是一个在主面前毫无瑕疵的一个义人。 Kemudian ditambah dengan catatan karena Nuh bergaul dengan Allah. 那里面呢有一个笔记，就是说，因他与主有密切的交往。 Nuh hidup yang benar dan tidak bercacat karena dia bergaul dengan Allah. 挪亚他能够过着毫无瑕疵的生活，因为他跟主有密切的关系。 Hari ini kalau kita bisa hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, bukan karena usaha perjuangan kita semata-mata. 如果我们今天能够在主的面前，成为这个义人，能够过着敬虔的生活，并不是只是因为我们的因群， Tetapi karena kita hidup bergaul, berjalan bersama dengan Allah. 这都是因着我们跟主有密切的关系，与主同行。 Kehidupan ibadah Simeon telah mentransformasi kehidupan kesehariannya itu. 西面的这个敬虔的崇拜的生活，已经改变了他的生命。 Dia penuh dengan kesungguhan hati, dengan sincere. Dia mengikut Tuhan dan dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 他很诚心的来敬拜主，而且呢，他把他的敬拜这个生活化。 Saudara-saudari sekalian, Frank Laubach adalah seorang misionari yang melayani Tuhan pada tahun 1930 ke Filipina. Frank Laubach， 他就是在1930年到菲律宾服侍的宣教师。 Ini gambar yang di sebelah paling kiri ya. 最左边的就是 Frank Laubach。 Pada waktu beliau pertama kali ke Filipina, 他当时第一次到菲律宾的时候， dia tidak bisa berbahasa Tagalog. 他不会讲当地的语言， Tidak ada seorang pun yang dia kenal. 他也没有认识一个人， Boleh dikatakan dia bingung mau berkomunikasi dengan siapa. 可以说他不晓得要跟谁沟通。 Di dalam kesendiriannya itu akhirnya dia menyadari hadirat Tuhan dalam kehidupannya. 在他单独的时候，后来他意识到主在他生命中的灵格。 Dia menyadari walaupun dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga pada saat itu. 他知道他当时不能够跟任何人沟通， Lalu dia mempraktekkan dan menyadari akan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. 然后他操练自己，他这个享受主的灵格， Practice the presence of God. 他就是操练主的灵格。 Dia berbicara kepada Allah, 他跟上帝说话， mengingat Tuhan dalam setiap menit. 每分钟都纪念主。 Akhirnya dia memperkenalkan satu slogan yang terkenal, 后来呢，他就出现了一个非常出名的名言， yaitu Games with Minutes.
就是分钟游戏， Games with minutes artinya mengingat Tuhan dalam setiap menit. 就是每一秒每一分都在纪念到主耶稣。 Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， apa yang akan terjadi dalam hidup kita? 我们的生命会发生什么？ Kalau kita setiap menit dalam kehidupan kita, kita ingat kepada Tuhan. 如果我们每一分钟都纪念主的话， Kalau setiap menit kita ingat bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita, menaungi hidup kita. 如果每分钟我们都意识到主与我们同在，在庇护我们， Ketika kita akan berdosa, kita ingat setiap menit ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita. 当我们要犯罪的时候，我们记得有主在观察我们。 Ketika kita lemah dan lesu, kita ingin putus asa, ada Tuhan yang beserta dengan kita. 当我们软弱失望的时候，我们也纪念到主在看顾我们。 Mengingat Tuhan dalam setiap menit. 每分钟纪念主。 Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan yang hiruk pikuk ini, 弟兄姐妹们，在这繁杂的生活中， ada banyak hal yang mendistraksi akan kehidupan kita. 很多事能够把我们的把我们的精神拿掉， Sehingga quiet time with God berubah menjadi quick time with God. 结果呢是以上帝有安静的时间，反而变成以上帝有快速的时间。 Quiet time kita with God tidak lagi bisa kita menikmati dengan baik. 我们已经不能够享受与主这个相聚安静的时间。 Quiet time kita berubah menjadi quick time, terburu-buru bersama dengan Tuhan. 结果呢，我们安静的时间已经变成了快速的时间。 Di jemaat kami di GKY Puri Indah ada sepasang suami istri yang usianya lebih kurang 70 tahun lebih. 在 GKY Puri Indah 有一对夫妇，他们差不多70多岁。 Mereka baru dibaptis sekitar 2 tahun belakangan ini. 他们刚刚受洗，可能才2年前。 Karena anak-anaknya sudah percaya Tuhan dan terus mendorong orang tua mereka untuk percaya Tuhan. 他们的孩子们已经信主，不断的为他们祷告，推动他们信主。 Sekitar 1 bulan lalu sang ayah baru dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. 1个月前他们的父亲已经回天家。 Di rumah duka anaknya bercerita kepada saya seperti demikian. 在这个丧事的时候，他的孩子告诉我， Dia bilang sejak pandemi ini saya mengajak papa mama beribadah di rumah saya. 在疫情的期间，我约我的父母在我的家一起敬拜。 Setiap minggu kami menjemput papa mama beribadah di rumah saya. 每个礼拜天，我们就接我们的父母到我们的家来一起敬 Dia 拜。 bilang, saya bilang sama papa kalau di rumah itu berkumpul banyak orang, maka akan terasa agak panas. Papa tidak usah pakaian yang terlalu formal, yang santai saja. 我告诉爸爸，这个孩子说，我告诉爸爸，因为在家里很多人可能会比较热，所以呢，爸爸穿衣服要随便一点就好了，不要这么 Papanya 正 itu 式。 kalau kebaktian selalu pakai baju batik yang lengan panjang begitu ya. 他的爸爸如果他去敬拜就是来到主的店里，一定是穿这个 batik 这个长袖的上衣衬 Tetapi 衫。 papa mamanya berkata seperti demikian. 可是他的父母竟然这么说。 Mereka bilang, kami beribadah di rumahmu sama nilainya dengan beribadah di rumah Tuhan. 我们来到你的家敬拜主，跟我们去教堂来敬拜主是一样的这个价值。 Karena itu kita harus tetap berpakaian rapi, kita harus bersikap hormat kepada Tuhan. 所以呢，我们一定要穿着正式，要有敬畏主的心来敬拜他。 Saudara-saudari sekalian, orang tua ini luar biasa. 弟兄姐妹们，这对父母是非常这个特别的。 Mereka baru 2 tahun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 他们才2年信主， Tetapi mereka punya pemahaman, pengertian yang benar dan punya sikap yang benar di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. 可是，在他们敬拜，他们有对敬拜有正确的观念。 Saudara-saudari yang saya kasihi, 弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹们， tahun 2020 ini kita lewati dengan sangat sulit. 这个2020年，我们是非常辛苦的来度过。 Banyak kesulitan besar di dalam bisnis kita. 在我们的生意，我们面临很多的问题， Kita juga khawatir dengan kesehatan 我 kita. 们也很担心我们的健康， Bahkan ancaman kematian karena corona. 甚至有这个生命的危险。
tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. 可是我们非常感谢主， Firman Tuhan itu membuat kita menjadi kuat dan tidak menyerah kepada keadaan. 主的话语使我们刚强，我们不放弃。 Adoniram Judson, yaitu foto yang ada di tengah ya, melayani sebagai misionari selama 40 tahun di Burma. 这个 Adoniram Judson， 他在缅甸服侍了40年， Dan dia dipenjara selama 17 bulan pada masa peperangan Anglo-Burma. 就是在英国侵打缅甸的战争期间，他进入这个监狱17个月。 Dan dia harus memakai rantai yang beratnya 11 kilo yang ditautkan ke sebelah napi yang lain. 当时他必须挂着这个11公斤的链锁，跟其他的囚犯链在一起。 Kalau misalnya tangannya itu dirantaikan adalah tangan sebelah kanan, itu makin sulit bagi dia untuk bergerak. 如果他的手被这个链锁链起来，所以他非常辛苦的来活动。 Tetapi Adoniram Judson dia meresponinya dengan berkata seperti demikian. 可是这个 Adoniram Judson 他竟然这样的回应： Masa depan kita secerah janji firman Tuhan. 我们的未来像上帝的允许一样的光明， Masa depan kita secerah janji firman Tuhan. 我们的未来像上帝的允许一样光 Janji 明。 firman Tuhan itu ada dalam setiap musim kehidupan kita. 这个我们在生命中的各种季节可以实践上帝的应许。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们 Pendeta Edmund Chan mengatakan seperti demikian. ，Edmund Chan 牧师这么说： It is a time of suffering that we internalize our head knowledge into heart knowledge. 在痛苦的时刻，我们将脑部知识内在化为心灵知识。 Tuhan membawa kita pada masa penderitaan ini. Tuhan membawa kita kepada pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan. 在这疫情当中，在这个痛苦的期间，上帝使用痛苦带领我们对他有更深的认识。 Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kita hidup di zaman yang booming informasi. 我们活在这个资讯爆发的这个期间， Kita bisa mendapatkan informasi apa saja melalui media sosial. 我们可以从媒体得到任何的消息。 Saya khawatir saudara-saudara sekalian, kalau kita juga menjadikan firman Tuhan atau ceramah-ceramah, khotbah yang kita dengar menjadi salah satu informasi yang kita terima. 我很担心的就是因着媒体的发达，结果我们把神的话语也当成是其中一个媒体的资讯。 Firman Tuhan itu bukan salah satu informasi yang memuaskan intelektual kita. 神的话语并不是在媒体中的资讯来满足我们这个学问的科目， Tetapi kita datang menghampiri hadirat Tuhan. 可是呢，我们听到就是我们来到主的面前， Ketika kita di dalam penderitaan dan kesusahan, 我们在困苦当中， kita merendahkan diri di hadapan 我 Tuhan. 们谦卑在主的面前。 Jadikanlah firman Tuhan bukan hanya head knowledge kita, tapi adalah heart knowledge. 我们要把这个我们脑部的知识内在化，成为我们心灵的知识。 Biarkanlah firman Tuhan membentuk hati kita 愿主的话语塑造我们， sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. 照着主的旨意，就是主在我们心中，他要如何的塑造我们，我们就是这样的去听他。 Simeon mempunyai satu tujuan hidup, yaitu menantikan karya keselamatan Allah digenapi. 西面他有一个人生目标，他就是要等待上帝的救恩。 Pada masa Simeon ini, masa yang gelap ini, setiap orang Israel di rumah mereka masing-masing setiap hari mendoakan Juru Selamat Mesias segera datang. 在那个黑暗的时代，就是在罗马殖民的时代，每一个以色列人都非常的期待弥赛亚的来到，他们每天都在祈祷。 Saya percaya hari ini kita juga mempunyai pengharapan yang sama.
我相信今天我们也有一样的盼望。 Kita hidup di dalam masa kegelapan ini. 我们活在这个黑暗的时代， Kita berdoa Tuhan supaya corona ini cepat lewat. 我们求主帮助我们，让这个新冠病毒很快的过去。 Bisnis saya bisa kembali normal. 我的生意可以恢复正常， Saya bisa kembali lagi beribadah di gereja dengan sukacita. 我可以恢复回到主的殿里来敬拜主。 Setiap orang Israel zaman dulu juga punya pengharapan mendapatkan kelepasan daripada penjajahan. 当时以色列人也是如此，他们一直祈求能够从这个罗马的这个殖民被释放。 Simeon berdoa dan berharap. 西面他祷告盼望， Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. 最后他能够见到主耶稣。 Di dalam ayat 29 dia katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 在这个路加福音29到32节的时候，他就求主让他可以回天家了，因为他已经见到了主的救恩。 Pujian Simeon ini adalah kutipan daripada Yesaya 42 ayat yang ke-6. 这个是从以赛亚书第2章第46节。 Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. 以赛亚书42章第6节，我耶和华凭公义召你，必朝服你的手，保守你，使你众民的众宝， Saudara-saudari 做 sekalian, 外邦人的光。 saudara-saudari sekalian, penghiburan besar bagi Simeon. 弟兄姐妹们对西面来说，这是非常大的喜乐。 Menyaksikan Kristus dan menyaksikan karya keselamatan Allah sudah genap. 能够见到主耶稣基督，能够见证这个主的救赎大功完成，是一种很大的安慰。 Kehadiran Kristus bukan hanya menjadi penghiburan yang besar bagi orang Israel pada waktu itu. 主耶稣基督的诞生，不只是对以色列人是一个很大的安慰， Tetapi Tuhan Yesus Allah sendiri itu adalah dasar dari penghiburan. 而主耶稣基督本身就是这个安慰的基础。 Hanya di dalam Kristus orang Israel yang sengsara karena tertekan, teraniaya mendapatkan penghiburan. 只有在主耶稣基督里，那些被逼迫、被这个压抑的这些以色列人才能够得到安慰。 Hanya di dalam Kristus 只有在主耶稣基督里， kita yang tertekan karena corona, 我们被这个新冠病毒所压抑的， kita yang terkurung di rumah karena corona, 我们被捆绑在家里，因着这个新冠病毒， mendapatkan kekuatan dan penghiburan. 我们能够从主得到力量，得到安慰。 Karena itu saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， jikalau pada hari ini 如果今天 saudara-saudari yang beribadah pada saat ini, 你们现在正在敬拜主， engkau belum sungguh-sungguh mengalami penghiburan di dalam Yesus Kristus. 你们还没有真正的得到主耶稣基督的这个安慰， Engkau yang masih ragu-ragu 你还犹豫不决， untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 还不能够真正的相信主耶稣基督。 Saya mengundang saudara-saudari untuk membuka hati menerima penghiburan Tuhan. 我邀请你们打开你们的心门，接受主的安慰， Menerima Kristus sebagai juru selamatmu. 接受主耶稣基督成为你们的救主， Serahkanlah hidupmu kepadanya. 把你的生命交托给主， Maka engkau akan mendapatkan penghiburan di dalam Tuhan. 那你会得到主耶稣基督里面的安慰。 Saudara-saudari sekalian, lebih kurang 1 tahun yang lalu, 亲爱的弟兄姐妹们，大约1年前， pada suatu sore saya membaca Alkitab berurutan saya dari kitab Ayub. 当时有一个下午我在读，刚好我读到这个约伯记。 Pada suatu sore saya membuka Ayub 15 ayat 11 sampai 12. 那时候我在读约伯记15章11到12节。 Firman Tuhan ini sepertinya menohok saya secara langsung. 神的话语
好像直接的击打我。 Saya terkejut menemukan ayat ini. 当时我就觉得非常的惊讶。 Di sini dikatakan, kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? 神用温柔的话安慰你，你以为太小吗？你的心为何将你逼弃？你的眼为何冒出火星？ Saudara-saudari sekalian, ayat-ayat firman Tuhan ini atau kata-kata ini diucapkan oleh salah seorang teman Ayub, Elifas, pada saat Ayub di dalam keadaan yang sangat sulit, dalam pencobaan yang sangat sulit. 弟兄姐妹们，这个是以利法，就是这个约伯的其中一个朋友当他看到这个约伯在非常非常痛苦的时刻说出来的话。 Tuhan menegur saya dengan firman Tuhan ini. 当时呢，上帝就用那个话语来这个指责我。 Kurangkah artinya bagimu penghiburan Tuhan? 你以为上帝的话语不够安慰你吗？太小吗？ Tuhan menghibur saya dengan firman Tuhan, dengan sharing teman-teman, dengan orang-orang yang sekitar saya yang memperhatikan saya. 上帝的话语，上帝用他的话语，用我四周围的人的见证来安慰我。 Pada waktu itu saya menyadari Tuhan benar, begitu banyak berkat, begitu banyak penghiburan, kekuatan yang saya terima. 那时候呢，我就发现说，我意识到我错了。其实呢，我从神得到非常非常多的恩典。 Saudara-saudari sekalian, pada masa yang sulit ini kita coba peka terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，请大家让我们有一颗那个敏锐的心来感受到主的恩典。 Tidak kurang penghiburan Tuhan yang berikan kepada kita. 主对我们的恩典一点都没有少。 Marilah kita bersyukur kepada Tuhan 让我们一起来向他感恩， dan tidak membiarkan diri kita terus berada di dalam keterpurukan. 不要让我们的生命不断的下降。 Kita melihat di sini tujuan hidup daripada Simeon itu jelas, menantikan penghiburan dari Israel. 我们注意到说，这个西面他的目标非常的清楚，他就是等待以色列的安慰。 Hal inilah yang terus mendrive Simeon, mendorong dia untuk terus bersemangat sampai usia lanjut. 这个就是推动他，让他到年迈还是这么的火热。 Saudara-saudari sekalian, memasuki tahun yang baru, saya percaya setiap kita sudah mulai merencanakan, membuat tujuan hidup kita masing-masing. 弟兄姐妹们，我想在这年尾，大家已经开始做明年的计划。 Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah tujuan hidup kita itu jelas? 现在问题就是，是不是我们的生命目标已经很清楚？ Apakah tujuan hidup kita ini memuliakan Tuhan 是不是我们的生命目标荣耀主名？ dan ingin menikmati Tuhan 是不是 selama-lamanya? 我们想要这个享受永远的享受主耶稣呢？ Apakah tujuan hidup kita selama ini adalah tujuan hidup yang berfokus kepada kesuksesan dan mencari kesenangan kita pribadi? 是不是我们以往就是说我们现在的这个焦点就是在于我们寻找成功，就是为着满足自己的渴慕？ Ataukah tujuan hidup kita benar-benar kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan? 或者是我们的生命目标是真正的要荣耀主名？ Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini 目前我们面临的困难 tidak merubah rencana besar Tuhan di dalam kehidupan kita. 不会改变主在我们生命中的大计划。 Kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang ini tidak merubah rencana indah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. 我们现在所面临的问题，并不会改变主在我们生命的这个给我们喜乐的大目标。 Karena itu marilah kita di penghujung tahun ini 所以呢，让我们在这年尾， kita bertanya kepada Tuhan. 我们向主问： Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? 主啊，你要我做什么？ Aku ingin supaya rencana indah Tuhan dalam hidupku terwujud. 我希望你在我生命中的美好的计划能够完成，能够 Agar 成全， hidupku ini bisa memuliakan nama 好 Tuhan. 让我的生命能够荣耀你的名。 Saudara, yang ketiga dan yang terakhir,
弟兄姐妹们，这是最后一个这个观点， yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Simeon. 就是西面的力量。 Simeon bisa setia mengikut Tuhan, hidup benar dan saleh karena dia hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. 西面他能够过着义人过着敬虔的生活，是因着他有圣灵的力量。 Roh Kudus secara permanen tinggal di dalam Simeon 这个圣灵呢，在这个西面身上永远的居住， karena dia adalah orang yang senantiasa hidup dekat dengan 因 Tuhan. 为他是一个与主同行的人。 Simeon dari kecil belajar hukum Taurat. 西面他从小就已经这个学习律法。 Tentu dia sudah besar, dia juga mengajar Taurat seperti ayahnya. 当然，当他长大之后，他也像他父亲一样，就是当一个文士教导律法。 Tetapi tidak kehilangan kepekaan, kerinduan hati terhadap firman Tuhan. 可是这并不让他对主的话语的敏感减少， Tetapi dia benar-benar menerapkan, menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya. 他还是一样的渴慕主的话语，并且行在他的生活中。 Dan kehidupannya dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 而且他的生活呢，是被圣灵所管理。 Itulah kekuatan daripada Simeon. 这就是西面的力量。 Saudara, hari ini kekuatan kita bukan kepada kedudukan kita, 弟兄姐妹们，我们今天有力量，并不是因为我们的地位， bukan kepada kesehatan kita atau harta benda kita, 并不是因为我们的健康，或者是我们所拥有的财富， tetapi kekuatan kita karena kita hidup di dalam dan bersama dengan Allah. 可是我们如果有力量，是因为我们与主一起生活，一起我们活在主里面。 Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memberi kita kekuatan dan penghiburan. 圣灵充满我们的生命，给我们力量，给我们安慰。 Ada satu kalimat yang menghiburkan dan juga menjadi berkat bagi saya kutip pada hari ini, dikatakan seperti demikian. When my eyes are taken away from the faithful one, I easily become the fearful one. But when my eyes are on the faithful one, I am not fearful. Ketika mata saya beralih fokus dari Allah yang setia, 当我的眼睛远离鱼离忠实的上帝， maka dengan mudah saya menjadi seorang yang penakut. 那我很容易的成为一个恐惧者。 Tetapi ketika mata saya tetap fokus kepada Allah yang setia, 但是当我的眼睛与信实的主合一的时候， saya menjadi tidak takut lagi. 我并不害怕。 Lagu KPPK yang sangat saya sukai yaitu His Eyes is on the Sparrow, yaitu mata Tuhan tetap tertuju kepada burung-burung pipit. 我最喜欢的圣教诗歌就是他看顾小麻雀， Yaitu judulnya kalau tidak salah yaitu Mengapa Keluh Kesah, seperti itu ya. Mata Tuhan terus memandang kepada burung pipit yang kecil. 上帝的眼睛不断的盯着这个小麻雀。 Kalau Tuhan tidak pernah beralih fokus dari memandang burung pipit yang kecil yang tidak berharga itu, 若是这个小麻雀那么不值钱的小麻雀，上帝都没有移转他的视线。 terlebih saudara dan saya, Tuhan tidak pernah beralih fokus untuk terus memperhatikan saudara dan saya. 更何况他对待我们呢？ Hati kita sering jadi gentar dan takut 我们常常会觉得非常的战兢，非常的惧怕， karena kita beralih fokus dari memandang Tuhan kepada memandang diri kita sendiri. 因为我们把我们的焦点转移，从这个上帝转移到我们自己， Beralih fokus dari memandang Tuhan kepada memandang diri kita yang rapuh dan penuh kekurangan ini. 我们把焦点从上帝转移到我们软弱的我们， Memandang sekeliling kita, 我们看四周围， ekspektasi yang belum 我们很想达 kesampaian. 到的还没有达到。 Sebaliknya ketika iman kita hanya memandang kepada Tuhan, 相反的，当我们把我们的焦点就是转移，就是向上帝， maka kita akan memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. 那我们会得到非常大的力量， Seperti Simeon. 就像西面。 Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， biarlah di penghujung tahun ini kita kembali mengevaluasi diri kita.
在这年尾，让我们来自我检讨， Apakah saya ini sudah hidup benar, saleh di hadapan Tuhan? 是不是我已经在主的面前已经活着成为义跟敬虔呢？ Marilah kita membawa satu hati yang mencintai Tuhan, merindukan menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh untuk memasuki tahun yang baru ini. 让我们能够拥有一个想成为主耶稣基督的好门徒，跟随主一起进入新的一年。 Natal sudah berlalu. 圣诞节已经过去了， Karya Kristus menyelamatkan manusia sudah selesai. 耶稣基督的救恩大功已经完成。 Tetapi tugas kita memberitakan Injil belum selesai. 可是我们传讲福音的这个工作，我们的责任还没有完成。 Saudara-saudari sekalian, marilah kita memasuki tahun yang baru dengan tujuan hidup yang baru. 弟兄姐妹们，让我们来进入新的一年，以新的节制。 Bukan lagi berfokus kepada diri kita sendiri, 我们不再这个自我中心， tetapi berfokus kepada Allah. 可是我们焦点放在主。 Kita rindu hidup yang singkat ini 我们渴慕在这短暂的生命中， dipersembahkan kembali kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. 能够把最好的献给主，来荣耀他的名。 Mari kita berdoa. 让我们一起来进入祷告。 Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. 主啊，我们感谢你， Engkau memberikan kepada kami hidup yang berharga ini. 你是给我们这么宝贵的生命。 Engkau datang ke dunia ini untuk mencari kami karena kami begitu berharga di mata Tuhan. 你来到这世界上来寻找我们， Kami- 因着我们在你眼中是非常的宝贵。 Kami rindu ya Tuhan, 主啊，我们非常的渴慕， di tahun yang baru ini 在新的一年， mempersembahkan setiap menit, setiap jam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. 把我们生命中的每一个小时、每一个分钟，都交给你，来荣耀你的名， Agar tujuan hidup kami bukan lagi berfokus kepada diri sendiri, 好让我们的生命中心不再是我们， tetapi berfokus kepada Tuhan. 而是你。 Tuhan, pimpinlah kehidupan kami di dalam tahun yang baru ini. 主啊，求你带领我们在新的一年的日子， Ketika mata kami memandang kepada Tuhan, 当我们的眼睛归向你的时候， kami menjadi tidak takut lagi. 我们不再害怕。 Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. 主啊，愿你的话语向我们每一个人，无论我们在何处，你都向我们说话。 Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告，感谢， Amin. 阿明。